bersama dalam kuliah online atau bicara online pada malam ini, dan insya-Allah pada malam ini bukan saya seorang bagaimana yang telah diwar-warkan dalam Facebook saya. Kita malam ini insya-Allah bersama dengan pasangan suami dan isteri, iaitu tidak lain tidak bukan iaitu Sahibul Fadilah Ustaz Tengku Fadli dan juga Ustazah Asma binti Harun, dan insya-Allah akan bincangkan perkara-perkara yang berkaitan tentang amalan-amalan untuk mudah rezeki ataupun amalan-amalan untuk mengelakkan kita daripada hutang atau banyak hutang dan suka berhutang dan yang seerti dengannya. Jadi alhamdulillah, mohon sahabat-sahabat semua sharing dan juga tidak lupa boleh saksikan juga dalam channel YouTube saya iaitu Ustaz Aslim Baharim Official, dan juga di dalam Instagram Ustazah Asma binti Harun. Jadi insya-Allah moga-moga ada manfaat dan tersebar kebaikan ini. Moga-moga kita akan mendapat kebaikan bersama insya-Allah. Jadi dengan tidak mendengarkan masa, saya mempersilakan kedua-dua tetamu kita iaitu Ustazah ataupun Ustaz Tengku Fadli dan juga Ustazah Asma Harun. Dengan segala hormatnya kita persilakan insya-Allah. Ya, Assalamualaikum Ustazah dan Ustaz Tengku Fadli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, welcome kata bahasa Inggeris lah, kan? Selamat datang, ahlan wa sahlan. Sekali lagi, ya saya rasa ni kali kedua bersama dengan saya. Yang pertama tu direct dengan saya sebenarnya. Untuk makluman Ustaz dan Ustazah, bicara kita sebenarnya adalah daripada penyelaras kita Tuan Haji Muhammad Arsyad dan juga penyumbang di kalangan rakan-rakan beliau. So kita ucapkan terima kasih kepada mereka yang menyumbang, termasuk Tuan Haji Arsyad yang menyarah program ini. Moga-moga hasil usaha mereka itu akan mendapat balasannya setimpal dengan apa mereka keluarkan, mereka usahakan, mereka sumbangkan di jalan Allah ini dalam program dakwah santai ataupun bicara online pada malam ini. Jadi insya-Allah moga-moga apa yang kita buat malam ni, saya yakin insya-Allah moga-moga ada manfaat. Mungkin malam kita akan dengar Ustazah dan juga Ustaz Fadli, suami isteri, dan insya-Allah menampaknya bajunya sedondon, ya. Biasalah tu kan. Saya ni baju sedandan, bukan sedondon. Dia beri sedondon dengan Ustazah. Alhamdulillah, dan kita doakan Ustaz Tengku Fadli dan Ustazah sihat walafiat insya-Allah. Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah, masya-Allah, barakallahu fikum. Ustaz apa khabar? Ustaz sihat tak? Alhamdulillah, uang Jawa ngomongnya waras. Waras ni khabar waras ni. Orang rumah macam mana Ustaz? Rumah alhamdulillah, dia keluar dengan anak perempuan dan bakal menantunya, ada sikit beli-beli barang sikit. Oh subhanallah, nak ada kenduri, nak menantu dah. Tak lagi, sepatutnya bulan depan ni kita akad nikah. Tetapi disebabkan PKP ni banyak sangat halang-halangan, so bakal bisan kata kita tangguh je bulan 12. So kita pun lapang dada, bulan 12 lah nampak hari akad nikah dan kenduri pun insya-Allah. Nanti insya-Allah sampai jemputan kepada Ustaz dan juga Ustazah insya-Allah. Huzaifah yang sulung juga? Bukan? Bukan, Huzaifah ni dia masih siang menanti malam menunggu. Dia belum ada jawapan lagi. Ni adik dia Hamzalah yang sedang buat master di. Masya-Allah Hamzalah. Insya-Allah tahun depan Ustaz jadi atuk Ustaz ya. Amin insya-Allah. Makin muda lah atuk. Insya-Allah. Haji Arsyad dah bukan atuk dah, onyang tu dah Haji Arsyad ya. Okey, mohon share insya-Allah. Mungkin Ustazah ataupun Ustaz kita teruskan mungkin dengan tajuk yang telah dicadangkan sendiri pada saya iaitu oleh Ustazah sendiri dan juga Ustaz. Mungkin apakah ketersiratan daripada tajuk tersebut? Tafadhal, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Alhamdulillah, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan, kami ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Fadilatul Ustaz Haslim Baharin di atas jemputan yang istimewa ini. Seterusnya terima kasih kepada Tuan Haji apa nama ya? Tuan Haji Arsyad. Ya, Tuan Haji Arsyad. Subhanallah. Sebagai pengurus ataupun orang tengah lah yang mengaturkan majlis ilmu kita pada malam ini, dia dengan rakan-rakannya, dengan usahanya, pengorbanannya dan sebagainya. Mudah-mudahan Tuan Haji Arsyad, sahabat-sahabat yang sama menyumbang untuk kerja dakwah ini, Allah lipat gandakan rezeki di dunia dan juga di akhirat. Subhanallah, Alhamdulillah. Sebelum tu saya ingin dapat kepastian sahabat-sahabat di Instagram, suara saya jelas ke tidak? Tadi sebab ada yang komen tak jelas, jadi kita tukar mic. Boleh bagi respon jelas atau tidak? Subhanallah. Jadi memang mencabar sikit sebab sahabat di Instagram kita live bersama dengan Ustaz Haslim Baharin, tapi tuan-tuan puan-puan hanya melihat kami berdua saja. Jadi okay, Alhamdulillah jelas. Kita dapat maklumat jelas, insya-Allah. Subhanallah, Alhamdulillah, tajuk yang kita bakal kupas pada malam ini iaitu berkenaan dengan amalan murah rezeki dan bebas hutang. Subhanallah. Jadi memang rezeki ada kaitan dengan bila rezeki berakah, insya-Allah kita bukan di kalangan orang yang menanggung hutang. Jadi insya-Allah sebagai mukadimah, dan kami sebenarnya Ustaz, kami mengharapkan daripada Ustaz ilmu-ilmu perkongsian. Ustaz orang lama, Ustaz dah ayah-ayah terlebih ayah nak jadi atuk dah kan. Ustaz dah melalui lebih banyak ujian cabaran dalam menguruskan rezeki Allah. Jadi insya-Allah kita harap kami orang muda ni bolehlah belajar daripada Ustaz, insya-Allah. Okey, sebagai mukadimahnya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ayat yang ketiga. Subhanallah, perkataan rizki. Ini ayat ni selalu kita baca ni kan. Kalau baca Al-Maqsurat dan ayat yang biasa dihafal oleh kita semua, ayat 1 hingga 5 surah Al-Baqarah. Ayat yang ketiga Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan menafkahkan, mengeluarkan sebahagian rizki yang dinafkahkan untuk mereka. Subhanallah. Allah sebut di dalam firman-Nya surah Al-Baqarah yang ketiga ini, dan mereka yang menafkahkan rizki. Rizki yang diberikan kepada mereka, mereka menafkahkan. Subhanallah, Allahu Akbar. Hakikatnya di dalam ayat tersebut disebutkan tentang dan rizki yang kami berikan kepada mereka lalu mereka nafkahkan. Hakikatnya rizki itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi bila sebut tentang rezeki ini terbagi kepada apabila kita memanfaatkannya. Pertama, rezeki itu adalah, pertama tuan-tuan puan-puan sekalian, rezeki adalah untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya rezeki atau nikmat itu dimanfaatkan untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Antaranya daripada rezeki Allah minta kita buat apa? Bayar zakat. Daripada rezeki Allah minta kita cari cara yang halal. Daripada rezeki Allah minta kita melakukan sedekah, infakkan kembali di jalan Allah dan sebagainya. Kemudian ini pembahagian rezeki. Maksudnya bagaimana kita menyalurkan rezeki yang Allah bagi. Sebab firman Allah tadi, daripada rezeki yang kami berikan lalu dia menafkahkan. Subhanallah. Rezeki yang kedua iaitu rezeki yang dimanfaatkan untuk memberi manfaat pada kaum muslimin yang lain. Rizki yang dimanfaatkan untuk kaum muslimin yang lain. Sama ada rizki itu ialah untuk ahli keluarga, kadang daripada rizkinya dia bagi hadiah, kadang daripada rizkinya yang disebutkan sebagai sedekah dan sebagainya. Masya Allah. Satu hadis Nabi SAW daripada Ibnu Umar, Nabi SAW bersabda, Ahabbun nasi ila Allah Ta'ala anfa'uhum linnas wa ahabbul a'mali ila Allah Ta'ala sururun tudakhiluhu ala muslimin aw takshifu anhu kurbatan aw taqdi anhu dainan aw tatrudu anhu ju'an. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bermaksud
manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling memberikan manfaat bagi manusia. Adapun amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah membuat Muslim yang lain bahagia. Mengangkat kesusahan dari orang lain, antaranya adalah mengangkat kesusahan daripada orang lain. Okey, kita pergi kembali tadi, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah membuat Muslim lain yang bahagia. Subhanallah, apabila kita membuat orang lain bahagia, itu di antara amalan yang Allah cinta. Suami bahagiakan isteri, isteri bahagiakan suami, bahagiakan anak, anak bahagiakan ibu ayah, kawan bahagiakan kawan. Kemudian Nabi menyambung lagi mengangkat kesusahan dari orang lain. Yang ketiga, membayarkan hutang, membantu mungkin adik-beradik yang berhutang, mungkin saudara mara yang berhutang tak mampu nak bayar dalam kesusahan, di dalam tekanan orang yang memberi hutang, kita bantu. Atau menghilangkan rasa laparnya. Subhanallah, ini adalah hadis Hasan. Subhanallah. Dan yang terakhir, saya ingin membacakan satu hadis yang sangat baik untuk kita jadikan mukadimah pada malam ini berkenaan dengan rizki dan juga hutang. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ruhal qudusi nafasa fi raw'i. Inna nafsan la tamuta hatta tastakmila rizquha. Fattaqullaha wa ajmilu fit talab. Wa la yahmilannakum istabqa'a rizqu an tatlubuhu bima'asillah. Fa inna Allah la yudriku ma indahu illa bi ta'atih. Hadis sahih Musnad Ibnu Abi Syaibah nombor 2866 yang bermaksud sesungguhnya Ruh Kudus yakni Jibril telah membisikkan ke dalam batinku. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Ruh Kudus yakni yang dimaksudkan adalah Jibril telah membisikkan ke dalam batinku bahawa setiap jiwa tidak akan mati sampai sempurna ajalnya dan dihabiskan semua jatah rizkinya. Kerana itu bertakwalah kepada Allah dan perbaguslah cara dalam mencari rizki. Jangan sampai tertundanya rizki mendorong kalian untuk mencarinya dengan cara bermaksiat kepada Allah. Kerana rizki di sisi Allah tidak akan diperolehi kecuali dengan taat kepadanya. Allahu Akbar, subhanallah. Muslimin, muslimat sekalian, saya cuba ulang lagi, sekali lagi supaya kita dapat tangkap apa yang dimaksudkan dalam hadis Nabi ni. Nabi sebut, sesungguhnya Roh Kudus yakni Jibril telah membisikkan ke dalam batinku bahawa setiap jiwa tidak akan mati sampai sempurna ajalnya. Maksudnya kita yang bernyawa ni takkan mati sehingga sempurna ajal kita, tempoh kita ni. Dan dihabiskan semua jatah rizkinya. Maksudnya selagi kita belum habis rizki yang Allah tetapkan untuk kita, kita takkan mati. Maksudnya dah habis. Bila meninggal itulah setakat rizki kita hidup di dunia. Rizki kita bernafas, rizki kita menikmati rizki Allah dan sebagainya. Kemudian Nabi memperingati kita, kerana itu bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah dan perbaguslah cara dalam mencari rizki. Jangan sampai tertundanya rizki. Nabi kata jangan kerana tertundanya rizki mendorong kalian untuk mencarinya dengan cara bermaksiat kepada Allah. Kerana rizki di sisi Allah tidak akan diperolehi kecuali dengan taat kepadanya. Subhanallah. Jadi ada orang tanya, Ustazah, macam mana nak tahu rizki yang kita miliki sekarang barakah atau tidak? Sekiranya dengan rizki yang Allah berikan kepada kita, tidak menghalang kita untuk menjadi hamba Allah yang taat. Tidak menghalang kita. Cuba lihat pada diri kita sekarang. Adakah ada perintah Allah yang belum kita tunaikan? Ataupun ada larangan Allah yang kita masih buat? Kalaulah kita sekarang sedang menikmati rizki Allah, dalam masa yang sama menyakiti Allah, maka kita bimbang rizki yang Allah berikan dalam keadaan kemurkaannya, kebenciannya. Sebagaimana Allah boleh beri rizki itu kepada mereka yang tidak menyembah Allah, iaitu non-Muslim dan sebagainya. Subhanallah, mudah-mudahan sedikit mukadimah ini menjadi satu pencerahan kepada kita yang mana Nabi sebut sesungguhnya rizki di sisi Allah itu jalannya adalah melalui ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Jadi boleh sambung pada Nil boleh kita terus ke Ustaz Tengku Fadli kita, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang maha kaya, yang maha pemurah, yang maha penyayang, yang maha perkasa. Dan segala kekuasaan adalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan kita sebagai insan hanya berkuasa, hanya berkudrat bila mana Allah mengizinkan kita untuk bercakap, mendengar, berdiri, bangun, duduk sebagainya. Allah mengizinkannya. Maka segala puji bagi Allah yang selayaknya. Kemudian bila kita memikirkan tentang kehebatan Allah Subhanahu wa taala ini, maka rasa kehambaan itu datang, lalu terucaplah kata-kata la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sesungguhnya kita ini tidak ada daya melainkan dengan izin Allah yang maha tinggi lagi maha besar. Masya Allah. Dan alhamdulillah, selawat dan salam kepada Nabi junjungan Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas kasih sayangnya kepada kita semua. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz, Tuan Guru, Al-Fadhil Tuan Guru Hasim Bahari yang bersama kita dengan malam ini. Sebagaimana Ustazah ucapkan, tidaklah kita ni layak untuk berbicara ataupun menjawab soalan daripada Ustaz, melainkan selayaknya Ustaz yang menjawab soalan daripada kami, insya-Allah. Tapi insya-Allah atas dasar ilmu, perkongsian ilmu, kita sama-sama berkongsi sedikit. InsyaAllah dalam masa 3 minit saya akan menjawab, menyambung sedikit apa yang dihuraikan oleh Ustaz tadi, yang mana sesungguhnya rezeki Allah berikan kepada kita terlalu luas, sangat-sangat luas. Kalau kita definisikan rezeki ini luas, maka kita akan mendapat seluasnya rezeki tersebut. Kalau kita memandangnya sempit, maka sempitlah rezeki kita. Kalau memandang duit sebagai sumber rezeki utama, maka kalau tak ada duit, sempitlah hidup kita. Sedangkan kita dianugerahkan rezeki yang sihat, adalah merupakan rezeki kalau kesihatan tu. Kemudian anak-anak, kemudian ada ruang rumah dan ada kereta, walaupun agak lama, tetapi itulah juga rezeki kepada kita, yang kita harus fikirkan sebagai satu anugerah Allah kepada kita, bukan sekadar duit semata-mata. Jadi bagaimana untuk mengundang rezeki? Yang menjadi persoalan kita pada malam ini adalah bagaimana kita ingin menjemput rezeki ke dalam kehidupan kita. Yang pertama sekali, kita perlu minta. Kita perlu minta pada Allah dengan bersungguh-sungguh, sebab Nabi sendiri pun mengulangi doa seandainya Nabi inginkan sesuatu. Kemudian kita sendiri dalam sedar tak sedar kita telah meminta pada Allah Subhanahu wa taala dalam solat sebenarnya. Setiap kali kita dalam keadaan antara dua sujud, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu dalam doa yang kita minta dalam doa Rabbi firli warhamni wajbuni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fa'ni. Warzuqni membawa maksud rezekikanlah daku. Maknanya kita telah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin dalam keadaan kita betul-betul faham maknanya ataupun tidak faham, itu aja. Kita minta tetapi kita tidak faham. Seandainya kita faham, maka kita cuba minta dengan menghayatinya bahawa kita perlukan rezeki. Kita memohon kepada Allah bersungguh-sungguh akan rezeki tersebut. Apa juga yang kita inginkan. Maka kita kena faham apa maksud doa tersebut. Barulah kita kita hadirkan, barulah kita nampakkan diri kita ni seolah-olah kita bersungguh-sungguh dengan Allah dalam satu perkara. Sebab Nabi juga bersabda tentang kita kena minta dulu dengan Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan kesungguhan kita ini. Nabi bersabda dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Allahumma inni as'alukal huda wal tuqa wal afaf wal ghani. Maksudnya, wahai Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, sifat iffah dan kekayaan. Iffah bermaksud agar Allah memelihara kita daripada perkara-perkara yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ghani, kekayaan. Maknanya Nabi sendiri menganjurkan kita memohon kepada Allah untuk kekayaan. Kekayaan jiwa, kekayaan harta dan sebagainya. Kemudian bukan sekadar meminta, Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada kita agar kita berusaha mendapatkan rezeki tersebut. Sebagaimana Allah firmankan dalam surah Al-Jumu'ah ayat 11. Ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Maksudnya, kemudian setelah selesai sembahyang, maka bertebaranlah kamu di muka bumi untuk menjalankan urusan masing-masing, dan carilah apa yang kamu hajati dari limpahan kurnia Allah. Serta ingatlah Allah banyak-banyak dalam segala keadaan supaya kamu berjaya dunia dan akhirat. Lepas kita berdoa bersungguh-sungguh,
kita kena berusaha bersungguh-sungguh agar datang rezeki kepada kita. Okay? Jadi sedikit lagi sebagai penutupnya, bila mana kita memperolehi rezeki pula, bagaimana kita nak kembangkan rezeki tersebut agar rezeki itu diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena lebihkan dalam memberi. Kerana dalam lebih memberi pun akan mengembangkan rezeki kita dan memperbanyakkan atau menggunakan lebih banyak rezeki kepada kita. Kerana dengan memberi, bukan sekadar kita menghilangkan rasa cinta kita kepada harta tersebut, malah kita boleh mendatangkan rasa cinta kita sepenuhnya bahawa Allah yang memberi kepada kita. Allah lah yang memberi pinjaman kepada kita. Sebagaimana Allah firmankan, "Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim." Ajrun karim. Maksudnya, barang siapa yang memberi pinjaman yang baik, ini harta dia, apa yang dia sayang, di jalan Allah, maka Allah akan gandakan dengan ganda yang paling besar, iaitu syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitu dalam kita dah ada sesuatu dengan anugerah Allah, kita berikan ataupun kita menggembirakan orang sekeliling kita atau selayaknya seperti orang fakir miskin dan sebagainya, insya-Allah rezeki tersebut akan berkembang dan berkembang, insya-Allah. Kerana memberi itu sesuatu yang menggembirakan atau membahagiakan kita sebenarnya. Dan insya-Allah saya rasa itu saja untuk orang yang pertama ini. Insya-Allah saya serahkan kepada moderator untuk menjawab pula soalan kita. Ustaz. Ya, Ustaz Ali, insya-Allah. Terima kasih Ustaz Tengku Fadli, Ustazah Asma, dan insya-Allah memang saya tak tahulah kalau para penonton yang sedang berlive pada malam ini tak faham juga apa yang dimaksudkan tentang murah rezeki dan sebagainya, sebab Ustazah Asma dah jelaskan pada peringkat permulaan dan ditakkidkan ataupun ditasrifkan lebih terperinci oleh Ustaz Tengku Fadli. Jadi insya-Allah tertarik sebagaimana Ustazah sebut tadi ni, rezeki kalau dia mendapat berkat daripada Allah Subhanahu Wa Taala ini, dia akan menjadi penyelamat kepada sesebuah keluarga. Itu yang saya quote situ, cuma penyelamat tu saya punyalah, penyelamat sebuah keluarga. Rezeki yang barakah menjadi penyelamat kepada sesebuah keluarga daripada berhutang dan yang seerti dengannya. Rezeki yang berkat itu juga, kalau dia banyak, orang lain boleh pakat merasakan kesenangan dia. Macam saya sebut tadi ni, adik-beradik ada berhutang sakit dekat hospital 500-600. Yalah, kadang-kadang kita ada beradik ramai, tambah-tambah orang ganu pula, lagi ramai anak. Kan? Tengok contoh ada 19, ada 12, ada 13, ramai sungguh. Hak saya ni pun, adik-beradik saya pun 10 orang. Anak saya ni pun 7 orang. Jadi maksud dia, dan di kalangan adik-beradik kita bukan keluarga senang, bukan keluarga millionaire, bukan keluarga tidur bertilamkan pitih ataupun duit ringgit dan sebagainya. Jadi kita susah. So kita build up kita punya life dengan sendiri kita je. Tiba-tiba kita jadi senang. Tapi adik-beradik kita susah lagi. So rezeki berkat yang kita dapat tu kita rasa kesian, rasa belah, rasa prihatin adik-beradik kita. Kadang-kadang tambah-tambah PKP ni makan tak menentu, minum tak tentu hala. Contoh gitulah. Jadi maksud dia, kita bantu dia. So sebab kita bukan nakkan tauliah ataupun nak pengiktirafan daripada adik-beradik, tetapi kita nakkan maradatillah, yakni kerana Allah. Itulah orang yang dikata rezeki dia berkat. Subhanallah, betul yang saya baca hadis mula-mula tadi itu, yang sebut Ibnu Abi Syaibah tadi itu, saya satu hadis yang hampir sama dengan hadis tersebut, iaitu hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud yang berbunyi, fa inna nafsan lan tamuta hatta tastawfi rizquha wa in abta'a anha fattaqullah wajmilu fi talabi. Kemudian disebutkan pada dia, maka carilah kamu ma halla wa da'u ma harrama. Maksud dia, Allah takkan mematikan seseorang sehingga sempurna rezeki dia. Sebab tu rezeki ni kena sabar banyak. Kadang-kadang ada orang kerja daripada pukul 7 pagi sampai 7 malam. Ada sampai tambah OT, TO, KO semua dia kerja. Asalkan tambah PT dia kerja. Tapi pendapatan sebulan dia 2,500, 3,000 je. Ada orang duduk dekat dalam rumah, tak keluar mana PKP dia, duduk rumah demai lebih kurang, dia dapat 1 jam dekat 500. Contoh dia sahabat-sahabat saya yang sedang bermain saham waktu PKP, yang memang saham cukup hebat dalam saham head and scare ataupun bahagian-bahagian perubatan, bahagian emas, PE dan sebagainya. Naik mendadak. Saing saya tu
dia ambil satu syarikat saham tu, maknanya dia dapat untung 360% dalam masa sebulan. Jadi dalam masa dia letak 10,000, dapat dah berapa dah? Maknanya dah banyak dah. 10,000 dapat 36,000 dan sebagainya. Ini maksudnya kata kadang-kadang rezeki dia mari tak menentu sebab ini kerja Allah. Sebab itulah Allah berfirman dalam surah Asy-Syura, iaitu dalam ayat yang ke-27, walau basatallahu rizqa li'ibadihi la baghaw fil ard. Allah dah tahu dah. Kalau Allah kata dalam Quran, Allah kata kalau lah rezeki dibagi sekaligus dekat hamba-hamba Allah, la baghaw, mesti jahat belaka manusia ni. Kan, yang duk ada 5-6 orang pun jahat belaka dah, lagi dibagi semua jadi raya serentak. Maka Allah kata walakin yunazzilu biqadari ma yasha. Akan tapi Allah turun step by step. Masya-Allah. Ustazah Asma dapat suami gaji tinggi. Alhamdulillah. Akan Ustazah Asma, maka dia bincang dah. Dia berhenti JAKIM. Dia saja berhenti JAKIM. Kalau orang kapal dia kata mu cari pasal lah semua kerja molek-molek berhenti pula. Kata kadang-kadang ada kat saudara mara dia cakap begitu. Dia kata mu nak nupang untuk lelaki mu tak boleh tahan kerja mu. Dia bunyi tu macam-macam. Sebab tu berhenti je Ustazah Asma. Berhenti Ustazah Asma dekat JAKIM tu. Rupa-rupanya diperlukan banyak sangat oleh masyarakat yang rindukan dakwah dan sebagainya. Subhanallah. Dan saya yakin dalam kaedah nak mengelak hutang, cash flow. Maksud dia bagaimana nak beli kereta, Ustazah dah ada, dah set dah. Kalau Tengku Fadli pun dah ada set dan nak beli rumah dan sebagainya. Ini saya yakin. Kalau tidak, kita akan keberantakan rumah tangga kerana hutang piutang. Betul tak Ustaz Tengku Fadli? Cakap saya nak betul tak betul ni? Ini contoh lagi. Betul. Jadi bila Allah kata, Allah turun step by step. Level ikut suai. Ustaz Aslin cara Ustaz Aslin. Kan? Ada orang Datuk Izhar Arif cara Datuk Izhar Arif. Contoh lagi tu. Syed Nur Hisham cara Syed Nur Hisham. Contoh dia. Jadi insya-Allah mungkin dalam slot kita ni panjang kalau saya bergeram tengok sedap kau cakap ni bab berhutang, bab duit ringgit ni kan. Jadi saya tak nak kacau sebab isi takut termakan isi orang lain pula tu tak kata baik Ustaz ceramah seorang dan ajak aku buat benda kan. Dah apa Ustaz? Sedap kita dengar Ustaz cakap. Ustaz cakap lah lagi dah apa sampai habis pun dah apa. Oleh macam ni. Jadi mungkin tajuk kita ni nak menguruskan hutang piutang ni. Mungkin Ustazah ada point apa benda kan. Sebab Ustazah kan kita tahu makin kaya makin hutang dia kaya juga. Nampak ada? Mana ada orang millionaire pakai kereta kancil, pakai kereta kelisa. Dia pakai kereta hak mahal-mahal. Kan? Jadi kita nak marah dia tak. Tapi cuma kita nak bincang malam ni how to manage tentang hutang piutang kita. Tak ada lagi hutang piutang setahu saya lah. Wallah alam, mungkin Ustazah dan Ustaz Tengku Fadli boleh bagi pandangan-pandangan hasil daripada pengalaman bertemu dengan orang. Silakan tu. Okey. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Muslimin-muslimat sekalian, tadi tu kita macam permulaan mukadimah tu macam apa ni, ilmiah je dah. Macam yelah mukadimah apa kan Ustaz. Ni bila Ustaz dah buat lagu tu dah meleraikan tu macam kekerasan tu, insya-Allah kita akan cuba berkongsi dengan lebih santai dan lebih straight to the point lah. Bila Ustaz tanya ada tak bagaimana mungkin perkongsian daripada kami sendiri ataupun daripada pengalaman bagaimana nak menguruskan hutang. Bila kita sebut pasal hutang ni, memang hampir semua orang daripada kita ni berhutang. Sebenarnya kalau kita nak tahu orang betul-betul kaya, orang miskin tu buat kaya tu. Sebab apa? Sebab orang miskin dia jarang berhutang. Orang kaya, orang yang ada duit, orang ada gaji, ada pendapatan, dia hutang rumah, dia hutang kereta, dia hutang peribadi kan, buat besar rumah, macam itulah. Tapi kalau orang miskin ni adalah golongan yang tidak mampu untuk berhutang. Akhirnya mereka tak berhutang. Dan akhirnya mereka hidup seadanya. Kalau ikut tenang tak tenang, kita rasa orang susah, orang miskin yang tak ada hutang tu lagi tenang hidupnya. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi kita pun jadi tertukar definisi siapa sebenarnya orang yang kaya, orang yang lapang. Subhanallah, bila sebut pasal hutang ni mari kita tengok dari segi hukum dulu. Subhanallah, apa hukum berhutang sebenarnya ni? Biasanya ada dua keadaan orang yang berhutang. Yang pertama, orang yang berhutang kerana perlu. Maksudnya perlu untuk kehidupan, kerana keperluan. Kalau tak berhutang, dia tak boleh nak teruskan hidup.
Untuk makan, minum, untuk tempat tinggal, dia terpaksa berhutang. Golongan yang kedua pula iaitu orang yang berhutang untuk bukan keperluan, untuk kemahuan. Dan kita ni kebanyakannya dah terlibat dengan yang kedua ni sebab kemahuan. Kalau ikut keperluan, kereta jenis mana pun tak kisah. Rumah asal boleh duduk sekian-sekian. Tapi kerana kehendak kita itu sangat besar, akhirnya kita meremehkan dan mempermudahkan hutang. Jadi dari sudut hukum ada beberapa lah. Yang pertama haram. Golongan yang pertama, hukum yang pertama iaitu haram berhutang jika hutang itu digunakan untuk perkara yang haram. Contoh berhutang lepas tu pergi berjudi, berhutang pergi minum arak, berhutang dia bina tempat-tempat yang haram contohnya. Jadi walaupun mungkin cara berhutang tu cara betul, dia pinjamkan kawan je, tak ada pun riba dan sebagainya. Tapi kerana tujuan tu haram, jadi hutang tersebut haram. Subhanallah. Yang kedua makruh. Makruh ni bagi mereka yang berhutang untuk tujuan kehendak. Maksudnya kalau ikut keperluan, dia tak perlu berhutang. Dia memang cukup makan, tempat tinggal okey, kereta pun boleh jalan molek. Tapi sekiranya kerana dia nak lebih lagi, akhirnya dia berhutang. Jadi dalam keadaan begini tidak digalakkan. Tidak digalakkan kita tak pasal-pasal cari hutang. Okey, yang ketiga iaitu wajib kita berhutang. Siapa ni orang yang wajib berhutang? Apabila seseorang itu tanpa dia berhutang meminjam, dia tidak boleh meneruskan kehidupan. Subhanallah, muslimin muslimat sekalian, kalau orang tanya ustaz dengan ustazah ni ada hutang ke tak? Cakap pasal hutang dan sebagainya. Kita belum sebut lagi kesan hutang. Kesan hutang kepada jiwa, kepada keberkatan hidup, kepada kebahagiaan, kepada ketenangan. Sebenarnya hutang ni ia membelenggu kita macam membelenggu di leher tapi tak nampak. Itu Nabi sebutkan hutang itu dia membelenggu di lehermu. Maksudnya kalaulah ni dekat leher ni masing-masing keluar jumlah hutang ni, oh memang orang dah lalulah tengok ustaz. Keluar hutang tu, hutang ni maksudnya. Tapi sebab benda tu tak nampak. Masing-masing kita bergaya mungkinlah dengan penampilan kereta, rumah, pakaian dan sebagainya. Sedangkan kita berjalan di atas muka bumi Allah dalam keadaan hutang yang begitu banyak. Allahu Akbar. Jadi antara yang kami cuba usahakan, subhanallah, satu ketika kami sedar. Ia mengakui kita ada hutang. Hutang beli rumah, hutang beli kereta. Dan kita pernah buat hutang peribadi. Sebab apa? Untuk ketika itu ada keperluan untuk sambung belajar dan sebagainya. Jadi subhanallah satu ketika kami fikir macam mana ni, rasa tak tenang, mungkin kenapa solat kita tak khusyuk, tak boleh nak fokus, kenapa beratnya bangun malam, kenapa susah nak istiqamah dengan amalan-amalan orang soleh contohnya. Bila kita cek-cek mesti ada kaitan rapat dengan pengurusan harta, rizki yang Allah berikan. Memang ada kaitan dengan sebab banyaknya kita berhutang. Subhanallah, Allahu Akbar. Dan saya nak bacakan satu hadis Nabi SAW. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ya'tiyanna 'ala an-nasi zamanun la yabqa minhum ahadun illa akala riba, faman lam ya'kul asabahu min ghubarih. Sadaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Ibnu Majah. Yang bermaksud daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan tiba suatu zaman tidak ada seseorang pun kecuali ia terlibat dalam memakan harta riba. Kalau ia tidak memakannya secara langsung, ia akan terkena juga debu-debunya. Subhanallah, Allahu Akbar. Kita tahu seksa yang berat bagi orang yang memakan riba dan ancaman yang berat di mahsyar kelak. Untuk riba saja bila dihisab lebih kurang 50,000 tahun. Berkenaan dengan riba lebih kurang bagi setiap orang, maksudnya akan dihisab, akan dihitung harta-hartanya apanya melibatkan riba 50,000 tahun di mahsyar. Allahu Akbar, subhanallah. Dan banyak riba, siapa yang terlibat dengan riba dan sebagainya. Kita hari ini kalau nak bicara pasal riba memang sensitif. Sebab ada orang pegang apa-apa pinjaman walaupun Islamik, dia kata mesti ada riba juga. Yang paling selamat adalah mereka yang tak buat pinjaman apa-apa. Ataupun pinjaman dengan manusia dan nilai yang sama yang bayar. Walau bagaimanapun ya kita peganglah, kita ambillah pendapat
sebagian ulama mengatakan pinjaman-pinjaman yang dibuat mengikut cara kaedah Islam semua itu diterima. Walau bagaimanapun, saya secara peribadi Ustaz, kita rasa bimbang, kita bincang, bimbang. Tengok hadis Nabi kata sampai satu zaman memang tidak ada manusia yang boleh terlepas daripada riba. Kalau dia tak makan secara langsung, dia akan terkena debu-debu riba tersebut. Dan na'udzubillah, kita bimbang kalau kita mati dalam keadaan kita ada riba ni, kita terlibat dengan riba. Sebab itu, bila tajuk malam ni tentang amalan murah rezeki, kemudian berkenaan hutang, saya nak mengajak tuan-tuan puan-puan sekalian, kita bila berdoa dengan Allah, minta rezeki, kita kaitkan dengan contohnya, ya Allah, berikanlah kami rezeki yang luas, macam-macam bentuk rezeki, macam-macam bentuk doa untuk mohon rezeki. Sekejap lagi kita akan kongsi apakah doa yang diajarkan oleh Rasulullah untuk meminta rezeki yang luas, lapang dan sebagainya. Jadi bila kita minta rezeki tu, kita terus kaitkan, ya Allah, berikanlah kami keluasan, kelapangan rezeki supaya kami boleh terlepas dari bebanan hutang, terlepas daripada riba. Subhanallah. Jadi sebab apa kita mohon dengan Allah? Bukan kerana kehendak nafsu kita. Rezeki tu bukan kita minta, ya Allah berikanlah rezeki yang luas, ya Allah agar aku boleh beli rumah lebih besar, agar aku boleh ni. Tak. Tapi kita minta dulu perkara yang wajib dulu kita jaga. Kita pelihara diri kita daripada kemarahan Allah. Ya Allah, berikanlah kami keluasan rezeki, ya Allah, agar kami tidak terus berhutang dan tidak terlibat dengan riba, ya Allah. Dengan hati yang ikhlas, bukan dibuat-buat. Allahu Akbar. Jadi bila kita minta sesuatu kerana kita takutkan Allah, takutkan ancaman riba, yang mana Allah isytihar perang kepada orang yang terlibat dengan riba dan sebagainya. Jadi antara usaha kami buat, tuan-tuan puan-puan sekalian, kami cuba bila ada simpanan, kami beli emas, Ustaz. Kami belilah emas, kumpul sikit-sikit. Ada beli emas dalam bentuk bar. Kemudian bila kami belajar tentang emas, yang untungnya beli emas terpakai sebab dia dah tak ada upah buat emas tu, upah kita panggil apa? Upah bentuk emas. Itulah kalau emas baru, kita tahulah nilai sekarang 24 lebih apa. Kalau emas terpakai, kita boleh dapat dengan harga yang jauh lebih rendah. Subhanallah. Jadi apa usaha kami buat, ada sikit duit, sikit, walaupun nilai tu sikit, kita terus pergi beli emas. Pergi beli emas, lepas tu simpanlah di mana-mana. Sama ada simpan di tempat yang selamat, kalau kita ada tempat selamat. Sebab diorang tanya dah beli emas simpan kat mana, itu kaedah masing-masing lah kan. Jadi apa yang dibuat, bila dah contohnya lah kita ada emas kumpul-kumpul adalah 10,000 contoh kan Ustaz, ataupun kumpul-kumpul lama-lama adalah 20,000. Jadi apa yang kami rancang, bila kita dah kumpul-kumpul emas, sampai ketika kita pergilah buat maksudnya ar-rahnu contohnya, pajak gadai Islam, kemudian kita dapatlah duit cash, kita tutuplah pinjaman-pinjaman. Walaupun pinjaman yang kita buat tu mengikut kaedah Islam, maksudnya Islam bukan konvensional lah. Jadi sebab kita rasa nak settle, jadi kita buat ni dan kita bayar, boleh tutuplah pinjaman kita, pinjaman dengan bank. Kita sebut ni pasal pinjaman bank lah, pinjaman bank. Jadi selepas itu kita hanya terikat dengan apa, bayaran upah simpan dan juga bulanan pinjaman kita daripada ar-rahnu tersebut. Dan masih sama, ia telah melatih kami supaya berjimat dan juga sebab apa, kalaulah tak tukar kepada emas, kita nampak ada duit simpanan, kita jadi ada je idea nak buat apa. Ada je ilham-ilham untuk habis duit tu. Kan nak beli tu kan nampak tiba-tiba perlu, benda yang kehendak jadi keperluan pula. Jadi bila kita terus simpan, terus tukar kepada emas, dia jadi lain sikit. Bila kita memerlukan, kita pergilah pajak gadai Islam, ar-rahnu, dapat duit cash tersebut, kemudian kita bayarlah hutang-hutang yang kita nak segerakan. Jadi itu di antara ikhtiar kami lah. Dan masa yang sama, kami pernahlah berguru dengan seorang guru ni. Bila tanya pasal hutang, dia kata hutang telah menarik ketenangan hidup kita, telah menarik keberkatan. Kadang-kadang anak bermasalah punca sebab hutang kita banyak. Subhanallah. Jadi dia kata pertamanya buat solat taubat. Masa tu kami memang kata betul lah, tak terfikir pula nak buat solat taubat kerana hutang. Sebab kita bimbang hutang yang kita buat ini bukan kerana tadi tu,
bukan sebab wajib, bukan sebab keperluan. Kita berhutang sebab nafsu kita. Jadi buat solat taubat, iaitu bertaubat dengan Allah. Bertaubat. Kalau sebagai orang Islam, orang soleh, orang beriman, dia takut berhutang. Sangat takut berhutang. Tapi orang hari ini memang tak takut berhutang. Seronok berhutang, lagi boleh banyak, lagi tinggi. Maksimum. Ambil maksimum. Na'udzubillah min zalik. Kita rasa macam tak rasa bersalah sangat sebab hutang dengan bank kan. Bukan hutang dengan orang. Tak adalah lalu depan Maybank tu rasa malu ke, bang jangan lalu depan Maybank, malulah tak payah. Tak ada. Sebab hutang dengan bank kita hilang rasa malu. Tapi hakikatnya malu yang ditarik itu adalah sifat iman tu. Sebab itu Nabi sebut al-haya'u minal iman. Malu itu sebagai daripada iman. Ada orang dia rasa malu tu kepada siapa? Allah tahu ni berhutang ni, sedangkan berhutang bukan satu akhlak orang soleh dan sebagainya. Jadi guru tu kata buat solat taubat. Bangun tengah malam bertahajud, kemudian buat salat taubat. Ya Allah, kami bertaubat di atas hutang-hutang yang kami lakukan ya Allah. Bahkan masa tu kami berdua, maksudnya kita jadi amalan lah. Kita sebut hutang apa? Ya Allah, kami berhutang ni kerana hawa nafsu ya Allah, kerana ni ya Allah. Kami menyesali di atas hutang-hutang yang kami lakukan ya Allah. Namun sekarang kami lemah ya Allah. Maka bantulah kami bagaimana, tunjukkanlah kami jalan, berikanlah kami kekuatan untuk berusaha untuk melunaskan hutang ni dan sebagainya. Dan saya sedar sendirilah, selepas buat solat taubat, kita rasa lega sikit Ustaz. Semua tu rasa serabut. Padahal bukan kita tak mampu bayar ni. Yelah ada gaji semua kita bayarlah, tolak-tolak semua tu. Tapi kita rasa macam, ya Allah. Jadi bila buat solat taubat, kita rasa macam ringan sikit. Ya Allah, aku menyesal ya Allah, bantu ya Allah. Jadi subhanallah, selepas itu Ustaz, memang daripada semua yang tak disangka-sangka. Kita bila sebut rezeki yang tak disangka, jangan kita bayangkan tak ada usaha langsung. Usaha. Tapi ajaibnya usaha tu samalah macam sebelum ni, tetapi dia datang daripada sumber-sumber yang kita tidak pernah terfikir. Dan ada beberapa hutang yang kami lakukan, alhamdulillah, dalam tempoh yang sekejap Ustaz, dalam tempoh tak berapa lama lah. Saya pun tak berani nak cerita sangat, tapi jumlah yang besar lah. Maksudnya jumlah yang besar hutang boleh diselesaikan dalam tempoh yang sekejap. Tapi memang fokus minta dengan Allah, ya Allah berikanlah kami rezeki untuk kami bebas daripada riba, untuk kami lepas daripada hutang. Jadi bila dapat duit, jangan pula lupa apa yang kita janji dengan Allah. Janganlah pula tiba-tiba dapat rezeki Allah bagi, kita lupa janji dengan Allah, kita minta dulu untuk hutang, kita minta dulu untuk bebas daripada dosa-dosa riba. Subhanallah, kita bimbang, kita mendapat berlipat kali ganda kemarahan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebagai penutup bagi slot kali ini, minta maaf jadi lama. Tadi kan Ustaz sebut pasal buat baik pada adik-beradik dan sebagainya. Kami ada sahabat yang Ustaz, dia punya kaya raya bukan biasa Ustaz. Orang Islam kita, orang muda, saya tak nak sebutlah nama dia. Orang muda, maksudnya mudalah daripada kami. Memang orang muda, kami banyak belajar daripada dia. Dia punya kaya raya tu luar biasa. Puluh-puluh juta lah harta dia tu. Wallahualam, kot ratus juta, wallahualam. Tapi puluh juta tu memang tak kurang lah. Dan kami tengok rezeki dia, walaupun rezeki dia Masya Allah memang banyak, dalam masa yang sama Allah lipat ganda tu luar biasa. Kadang kita jadi terfikir dia dah kaya, tapi Allah berikan lagi tambahan kekayaan kepada dia. Dia dah memang kaya, tapi tiba-tiba orang kaya macam ni, tiba-tiba dapat projek tu, tiba-tiba dapat tu, tiba-tiba bisnes baru pula. Maksudnya bisnes tu, peluang bisnes tu Allah buka begitu mudah baginya. Tetapi bila kami mendekatinya, kami belajar daripada dia. Yang pertama, dia sangat kuat bersedekah. Dia sangat kuat bersedekah. Dan dikata kepuasan dia sekarang bukan sebab duit yang banyak tu. Sebab duit dah tak ada nilai. Baginya duit tak ada nilai sebab terlampau banyak duit, terlampau banyak aset. Duit tak ada nilai. Tapi nikmat sekarang adalah bila melihat betapa banyaknya jumlah zakat yang boleh dikeluarkan. Dan dia punya bersedekah tu macam air lah. Subhanallah, kami saksikan dengan mata kami macam tak ada perasaan apa-apa. Dia punya sedekah yang dikeluarkan sekali, Masya Allah. Kemudian amalan dia, bila kami boleh borak lama dan satu ketika, dia sangat menyantuni ibu ayah dia dengan cara yang luar biasa. Sangat luar biasa. Yang kedua, dia menyantuni dan berbuat baik kepada adik-beradiknya.
Masya Allah, kepada adik-beradiknya. Bila kami dengar cerita bagaimana dia jaga adik-beradik kebajikan, bahkan dia lebih fikirkan keperluan adik-beradik melebihi keperluan dia. Bahkan dia mementingkan perasaan adik-beradik melebihi perasaan dia. Maksudnya apa-apa dia kata jaga adik-beradik. Adik-beradik kalau buat kecil hati tak apa. Bahkan dia punya nak jaga ibu ayah tu, dia tak nak adik-beradik ni boleh bersangka yang bukan-bukan terhadap ibu ayah. Mungkin kerana nampak ibu ayah sayang dia lebih dan sebagainya, dia mengelakkan situasi-situasi tersebut. Sebab dia kata tak akan bahagia kita dengan dengan adik-beradik ni kita jauh dan sebagainya. Jadi memang betul saya bukan jumpa seorang, saya jumpa ramai Ustaz, orang yang buat baik kepada ibu bapa nombor satu. Pengalaman saya sendiri, kami sendirilah. Kalau kita dah keadaan sempit, pertama kita kata macam mana ya bang? Pertama bagi kepada orang tua. Walaupun tengah sempit, kita keadaan tak ada duit, masa kita sempit-sempit, kita kata yang pertama, kita bagi duit pada mak ayah. Bagi tu macam ayah kata, ada piti ke ni bagi ni? Ada, Alhamdulillah. Kadang mak saya tanya, Asma, biar betul ni, macam banyak salah ni. Mak, tak apa mak, sebab apa? Rizki akan datang berlipat ganda, lain lagi bila bagi pada mak. Maksudnya, siapa ada orang tua, itu antara kunci rizki yang paling luas bagi kita. Sangat rugi kalau kita tak bagi kepada orang tua, bagilah mengikut. Masa kalau boleh bagi kalau antara yang terbanyak, bagi kepada mak ayah. Kalau tak mampu, bagilah sekadar kemampuan. Jadi insya-Allah, dan saya jumpa ramai yang buat baik pada adik-beradik. Ada adik-beradik susah, dia tolong tanpa syarat. Tolong, walaupun adik-beradik tu banyak menyakitkan hati dia. Walaupun adik-beradik tu nampak kurang bersyukur, bila we nak lagi. Subhanallah. Tapi selagi itu, bagi. Faham tak? Cakap ganu Ustaz. Jadi saya sudahkan di situlah, minta maaf jadi panjang. Sambung pula Cik Suami. Alhamdulillah. Seronok dengar Ustaz bercerita. Masya-Allah. Nanti panjang lagi Ustaz. Round ketiga insya-Allah. Saya nak ambil 2 minit je insya-Allah. Minta maaf lah mesti. Cuma kita nak membawa satu benda yang serius, benda yang besar tentang hutang, iaitu kita kena beri sikit ketakutan kepada diri kita bila mana kita berhutang dengan janji Allah melalui sabda. Yang pertamanya, Nabi bersabda, hadis riwayat Abu Dawud, barang siapa yang mati dalam keadaan masih memiliki hutang, maka di hari akhirat tidak ada lagi urusan dinar dan dirham, yang hanyalah urusan berkaitan pahala kebaikan dan dosa kemaksiatan. Kemudian Nabi juga bersabda, jiwa seseorang mukmin tergantung dengan hutangnya sehingga dilunaskan hutang baginya. Maknanya rohnya akan tergantung selagi mana tak selesai hutang di antara dia dengan manusia. Kemudian ini hadis riwayat Tirmizi. Kemudian Nabi juga bersabda, diampunkan semua dosa bagi orang yang terkorban mati syahid kecuali jika ia mempunyai hutang kepada manusia. Masya Allah. Hadis riwayat Muslim. Dan akhirnya dalam hadis yang panjang, Nabi berkata, Nabi pernah tidak menolak untuk menyolatkan orang yang berhutang. Ini kisah yang panjang lah. Jadi kita boleh mengambil pengajaran sedikit tentang besarnya hutang dalam kehidupan kita. Sebab yang pertama tadi Ustazah cerita tentang bagaimana kesan hutang itu kepada kita punya ketenangan. Dia mencabut ketenangan dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga kita bila kita meremehkan tentang pembayaran hutang. Masya Allah. Dengan amalan-amalan tadi kita lihat bagaimana rezeki itu melimpah, seperti membuat baik kepada kedua orang tua dan juga adik-beradik. Masya Allah, datang rezeki yang tidak disangka-sangka. Begitu juga dengan kehidupan saya juga, datang rezeki tidak disangka-sangka bila Ustazah datang nak meminang saya. Masya Allah. Masya Allah. Sebab yakin lah, sebab sedikit takwa kot, sedikit kata tawakal lah, tawakal kan. InsyaAllah datang Ustazah pada saya, rezeki tidak disangka-sangka. Begitulah insyaAllah. Jadi akhirnya penutupnya adalah ada ilmu tinggi tu kalau Ustazah dapat datang. Tak ada apa-apa pun. Tapi sebagai penutupnya, sebab apa? Sebab tadi juga menceritakan bagaimana kebaikan orang sahabat kami tadi tu dalam dia bersedekah. Sebenarnya kalau kita lihat dalam satu analogi, orang yang memberi lebih bahagia sebenarnya bila dia memberi kepada si yang penerima. Maknanya yang lebih bahagia sebenarnya lebih
lebih bahagia bila mana kita memberi kepada orang tu. Contohnya kita balik daripada jauh, kita lihat anak kita menyambut kita, kemudian kita hulukan dia satu gula-gula ataupun apa permainan kepada dia, bukan main gembira dia, gembira sangat dia, melompat-lompat dengan mainan dia, tetapi hakikat sebenarnya kita yang terlebih gembira melihat dia gembira. Kita melihat dia tersenyum gembira, lalu kita pun lebih gembira melihat dia tersenyum. Jadi dalam kehidupan kita, kita cuba dalam keadaan kita banyak hutang, tetapi jangan kita rasa tak boleh bersedekah. Kita cuba asingkan antara hutang kita yang telah kita tetap mungkin dah ditarik oleh bank dan sebagainya. Dan sama kita cuba untuk jadikan amalan sedekah dalam kehidupan kita. Tarik RM1 satu pagi subuh, sedekah subuh, ataupun dalam sehari mesti ada satu peruntukan untuk kita bersedekah. InsyaAllah kita cuba amalkan untuk menggembirakan orang lain. Lebih lagi orang yang dekat dengan kita, insyaAllah kita cuba untuk ambil kesempatan selagi mana kita diberi kesempatan, insyaAllah. Masya Allah, subhanallah. Itu je apa nama Ustaz Teku Fazli dia ada orang tanya soalan-soalan ni, kita macam mana ustazah dengan Teku Fazli boleh bertembung sampai mendirikan rumah tangga. Ada juga soalan-soalan yang mengusik jiwa sebenarnya, kan? Itu antara dia. Kalau saya Ustaz Asli ni, kami Ustaz. Apa dia? Nanti tunggu kami tulis buku. Oh gitu. Ada 1000 buku surat. Tajuk apa tu? Panjang kisahnya. Macam drama, macam filem Ustaz. Boleh lah tu nak buat filem lah, drama TV Hijrah. Macam Ustazah Fatimah Syarha kan, dia buat novel untuk TV Hijrah, lakonan sebagainya. Okay. Ustaz boleh jadi inilah bapak mertua. Saya boleh jadi bapak mertua yang menghalang anak dia berkahwin dengan lelaki pilihan. Cantik filem drama. Okey Ustazah, terima kasih. Ustaz memang saya tak nafikan bila sebut mak ayah ni memang kita agak sensitif. Dan ada orang juga yang kata ya betul Ustazah, dia komen sini. Dia kata kenapa rezeki dia payah masuk, kenapa dia berhutang boleh tapi nak bantu mak ayah susah. Jadi bila dia buat sesuatu dengan cara dia mengubah sikap dia, maka dia beri dekat mak ayah dia wang ikut kemampuan dia. Dan kan dia tengah berhutang ni, dia kusut dengan hutang. Dan dia tak pernah bercakap dengan mak ayahnya dan dia tu banyak hutang. Tetapi dia bagi dekat mak ayah dia seolah-olah dia tak ada masalah. Alhamdulillah. So terungkailah persoalan hutang dalam kehidupan dia, subhanallah. Itu antara dia. Macam saya sebut tadi, saya seorang kenalan saya daripada Kelantan. Dia memang subhanallah kaya raya. Ya, kereta ni memanglah rasa kita ni tak mampu lah nak beli kereta dia 2 juta, 3 juta sebiji. Bukan sebiji je, Range Rover-nya, Ferrari-nya dan sebagainya. Jadi antara rahsia, tapi dia ni orang memang bercakap depan ramai memang tak boleh lah. Ada orang boleh bercakap, tunjuk dia ni. Dia tak buat. Sebab saya tengok dengan mata kepala saya sendiri, dia orang Kelantan, setiap minggu selalu dia akan balik jumpa ayah mak dia, sehinggalah mak dia meninggal dalam 2 tahun lepas tak silap saya. Dan dia juga beli satu kondo dekat dataran Tok Guru tu, beli tu kondo kat mak dia supaya mak dia duduk situ dengar ceramah Tok Guru dataran ilmu. Ni contoh-contoh. Dan kemudian pula ada dia bagi gaji sebulan 5,000 jaga mak dia. Cuba bayangkan dia kata Masya Allah. Hati dia kata apa? Padanglah mukaya kata dia. Macam Ustaz sebut tadi. Dengan adik-beradik dia, abang dia semua boleh berhenti kerja, berkhidmat dengan dia, jaga mak dia, jaga kebun dan sebagainya. Bukan dia ambil peluang, ada adik-beradik bayar murah tak. Dengan adik-beradik dia bayar mahal daripada apa yang adik-beradik dapat tempat lain. Ini macam saya sebut tadi, dia mengutamakan kebaikan, kesenangan adik-beradik. Alhamdulillah, saya tengok anak-anak dia subhanallah semua berjaya dan dia makin kaya dan orang yang tak pernah miss dengan solat jemaah dan sebagainya. Orang yang tak pernah miss umrah, orang yang tak pernah miss taja orang susah pergi umrah dan haji. Itulah orang dia. Sebab saya tahu dia kaya, dia hutang banyak, tapi saya rasa pada dia tak masalah. Sebab saya yakin orang yang dapat rezeki dan infakkan kepada orang lain, subhanallah, maka kalau dia berhutang pun Ustazah, senang dia nak bayar balik. Sebab tadilah dia bukan keperluan
kemahuan dia lah, dengan standard dia tu. Yelah nak pergi bisnes takkanlah dalam bahasa. Biasa zaman sekarang ni kereta dia macam mana kena pakai kan. Tapi tak pernah dia kata saya rasa bersalah kalau saya lewat bayar hutang dengan bank dan sebagainya. Ini orang yang manage, dia uruskan harta dia ada hutang dengan cara yang baik. Ini kadang-kadang kita sedih Ustaz ya. Ada yang berhutang tak boleh bayar kereta, dia tak mengaku, dia bawa kereta pergi ke Jengka Pahang. Dia bawa kereta masuk ke kebun-kebun di mana Kelantan ke Terengganu Ulu pun Telemung, Kuala Begang, jauh sana ni. Jadi orang nak cari tak jumpa kereta dia. Dia check online nombor plate dia berubah. Dia tak bayar dekat setahun. Dia tak fikir tentang dosa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita. Sebab tu Nabi sendiri pun, tuan-tuan sekalian, mungkin dah pernah dengar celotex saya dalam bicara malam-malam ni. Nabi ketika nak kat takbir solat jenazah, seorang sahabat Nabi berhenti. Nabi tanya, adakah dia ni ada hutang? Abu Darda kata, ya ada hutang. Dah, kau orang semayang, aku tak nak semayang. Lagi tak saya hutang, aku tak semayang. Cuba bayangkan tengok kan. Macam Ustazah kata tadi kan, kesan daripada berhutang tadi sampai Nabi SAW tidak mahu solat jenazah. Lalu Abu Darda kata, aku bertanggungjawab atas hutangnya ya Rasulullah, tolonglah semayang jenazah dia. Baru Nabi solat jenazah. Besok Nabi tanya, kau dah settle ke hutang si mati semalam? Dia kata, belum lagi, kejap bang. Cepat bayar, kata dia. Cepat, jangan tangguh. Kemudian Abu Darda dah bayar, maka Abu Darda kata kat Rasulullah SAW, ya Rasulullah, aku selesaikan hutang dia. Maka kata dia sedang bergembira di alam barzakh. Ya, diangkat oleh Allah SWT terlepas daripada hutang. Maksud dia, hutang ni tak kira ustaz ke, tak kira tok guru ke, tak kira orang yang kaya raya ke, orang miskin ke, whatever, selagi dia berhutang, dia kena bayar. Jadi itulah kata orang Ustazah sebut tadi lah, kalau tak boleh nak bayar, jangan duk berhutang. Sama juga ni Ustazah, kunuri kahwin ni pun nak berhutang ni. Kunuri kahwin nak berhutang ni, saya duk mikir juga ni nak buat kunuri kahwin ni kan. Tapi tak ada, jangan, maksud dia, janganlah kamu tak mampu, kamu berhutang pula. Ikut kemampuan. Tak payah duduk gah tunjuk korang ni, aku ni sikit. Tak payahlah. Na'udzubillah min zalik. Lepas tu mungkin doa Nabi kata apa? Allahumma inni a'udzu minal hammi wal hazan. Kan sampailah wa qahri wa ghalabatid dain wa qahri rijal ahli sahih subhanallah. Sampai Nabi, ustaz ya, bukan zaman kita, zaman Nabi pun sahabat mengadu, ya Rasulullah hutang banyak. Bila dia baca 3 time morning and 3 time evening, maka dia kelapang dengan hutang tadi, subhanallah. Itu antaralah yang Ustaz juga Ustaz sebut tadi ni. Jadi subhanallah, saya sendiri pun ada hutang rumah, hutang kereta, tapi bagaimana kita nak menguruskan hutang-hutang tersebut. Macam Ustaz tadi, Masya Allah, tengok seram je dengar. Maknanya emas, orang katanya, di manakah Ustaz Teguh Fadli dan Asma menyimpan emas mereka? Dia Google cari. Bahagialah pula kan bagi tahu. Tak adalah banyak Ustaz. Sekeping je, sikit je. Alhamdulillah. Ya, tapi ialah satu pengurusan harta yang paling baik lah. Memang orang yang ada emas ni dia takkan fakir dalam hidup dia, orang ada emas. Cuma sayanglah sekarang ni kita pun masih lagi tidak digalakkan, pemerintah pun kurang juga menggalakkan tentang emas dan sebagainya. Mungkin wallah alam sebab apa? Sebab teknik-teknik ini kalau ikut Goldziher, pendeta Yahudi yang alim dalam bidang agama ni, yang lepasan daripada Al-Azhar, Goldziher Yahudi ni, memang dia kata tak boleh ambil, jangan benarkan orang Islam menyimpan emas. Biar orang Islam ni menyimpan emas dekat Switzerland, pusat bank dunia, dan kita berikan mereka wang kertas yang tidak bernilai, yang boleh kita jatuhkan nilaian harta wang tersebut bila-bila masa saja. Betul. Tengok duit Malaysia, jatuh ke debu, duit mereka naik RM4.35. Dulu zaman kita, dulu zaman saya dulu, masa 20 tahun lepas, duit Malaysia $1 baru RM2.70. Dalam masa 15 tahun, 20 tahun naik sampai 100% kali ganda. Ini contoh dia. So nak bagi tahu beginilah keadaan. Sebab tu orang tak minat dengan simpanan emas dan sebagainya. Alhamdulillah, Kak Hawa pun, isteri saya pun, alhamdulillah lah apa yang ada tu saya faham. Jadi dia isteri tak pernah minta barang kemas, tetapi suami yang misali tu dia kena faham lah, macam Teguh Fadli kan. Dia kena faham. Maka belilah belilah emas untuk isteri anda. Sebab tu seminggu sekali dapat emas daripada suaminya. Ada gitu seminggu sekali. Oh, bergaknan 6 sekali. Jadi gini, orang kata apa?
mudahnya siapa-siapa yang nak memberikan isterinya bertambah muda dan bertambah cantik, perbanyakkanlah barang kemas. Ini kata orang pakar. Dengar tegur-tegur Ustaz Teguh Fadli faham-faham yang buat faham pula. Jadi sahabat saya di Tokyo emas di Sungai Petani, dia kata psikologi wanita, kenapa emas kena perempuan pakai tapi orang lelaki diharamkan. Subhanallah. Jadi kalau orang lelaki pakai emas, automatik dia akan jadi seorang yang something dan egoistik. Ni dia dapat arrogant. Tapi kalau orang perempuan pakai emas, dia makin muda, makin cantik dan sebagainya. Subhanallah. Saya pun tak tahu mana poin dia ambil. Tapi itulah pengalaman dia. Subhanallah. Ini insya-Allah. Jadi mungkin ada yang lain Ustazah nak sebut, mungkin cara-cara ke whatever, doa ke, mungkin Ustaz Fatri nak bincang sekali ke dalam masa yang ada ni. Subhanallah. Pejam celek 1 jam 3 minit dah sekarang ni. Kan? Ini baru semang-semang Ustazah, belum buka buku lagi ni. Saya ada buku banyak ni. Subhanallah. Catatan saya ni kan. Catatan. Jadi insya-Allah. Jadi moga-moga mungkin tambahan Ustazah silakan, saya tak kisah. Harap tidak ada gangguan pada masa Ustazah itu saja. Wallahu alam. Silakan. Ustaz Teguh Fadli. Subhanallah. Asma binti Harun, silakan. Subhanallah, terima kasih Ustaz, guru kami, Masya Allah, di atas perkongsian ilmu-ilmu yang walaupun santai tetapi sebenarnya perkara-perkara yang penting Ustaz sebutkan tadi. Masya Allah, tuan-tuan puan-puan sekalian, sekarang saya akan berkongsi beberapa amalan dan bagaimana perbincangan ulama terhadap amalan tersebut, melibatkan tentang bab rezeki dan juga bab hutang ni lah. Subhanallah. Jadi insya-Allah pertamanya berkenaan dengan surah Al-Waqi'ah. Jadi di sana ada perbincangan ulama lah tentang bagaimana seseorang yang membaca surah Al-Waqi'ah ataupun beramal dengan surah Al-Waqi'ah dengan tujuan untuk dapat rezeki. Subhanallah. Salah ke kita beramal dengan surah Al-Waqi'ah dengan niat supaya rezeki melimpah ruah? Adakah ia bertentangan dengan syariat? Jadi sekarang saya merujuk kepada Al-Kafi 1517, iaitu pejabat mufti wilayah persekutuan. Kalau siapa yang nak merujuk Al-Kafi 1517, bertajuk bolehkah membaca Al-Quran untuk mendapat habuan dunia semata-mata. Subhanallah. Memang benar surah Al-Waqi'ah adalah surah yang berkaitan dengan keluasan rezeki yang melimpah ruah. Tapi kita kena belajar cara yang betul untuk beramal dengan surah Al-Waqi'ah. Subhanallah, jawapan yang ditulis sangat cantik. Memang selama ni banyak kali juga saya bacakan dalam kuliah-kuliah. Okey, yang pertamanya saya bacakan yang dituliskan. Membaca Al-Quran pada asalnya bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kitab Al-Quran diturunkan sebagai panduan dan petunjuk kepada manusia. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir." Sadaqallahul azim, yang bermaksud sesungguhnya kami telah memudahkan Al-Quran untuk menjadi peringatan dan pengajaran. Maka adakah sesiapa yang mahu mengambil peringatan dan pelajaran? Okey. Bila sebut tentang kelebihan surah Al-Waqi'ah, maka disebutkan di dalam hadis Nabi SAW. Antaranya yang diceritakan, subhanallah, Imam Syaukani menyatakan di dalam tafsirnya bahawa surah Al-Waqi'ah mengandungi 97 ayat atau 96 ayat yang diturunkan di Mekah. Di antara kelebihan membaca surah Al-Waqi'ah seperti yang diceritakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Man qara'a surat Al-Waqi'ah fi kulli lailatin lam tusibhu faqatun abada." Ibnu Mas'ud menyebutkan, barang siapa yang membaca surah Al-Waqi'ah pada setiap malam, baca surah Al-Waqi'ah pada setiap malam, maka ia tidak akan ditimpa musibah kefakiran, kemiskinan selama-lamanya. Imam Asy-Syaukani di dalam tafsirnya menukilkan sebuah hadis yang dikeluarkan Ibnu Asakir daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sabda Nabi SAW, "Suratul Waqi'ah suratul Qani, faqra'uha wa'allimuha auladakum." Subhanallah. Yang bermaksud surah Al-Waqi'ah merupakan surah kekayaan. Sabda Nabi SAW, surah Al-Waqi'ah merupakan surah kekayaan. Maka bacalah ia dan ajarilah ia kepada anak-anak kamu. Subhanallah. Jadi saya nak cerita satu kisah berkaitan dengan sahabat Nabi yang ada kaitan dengan surah Al-Waqi'ah.
Dr. Wahbah Zuhaili menukilkan sebuah hadis yang menceritakan tentang kelebihan surah Al-Waqiah dengan menyatakan daripada Abu Zibah berkata, ketika Abdullah bin Mas'ud sedang tenat dan nazak. Abdullah bin Mas'ud ni sahabat Nabi sedang tenat dan nazak. Lalu Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu menziarahinya dan bertanya berkenaan peninggalannya kepada anak perempuannya. Jadi ceritanya Abdullah bin Mas'ud sakit tenat nazak, lalu dia diziarahi oleh Sayyidina Uthman bin Affan. Sayyidina Uthman bertanya, apakah yang kamu tinggalkan untuk anak perempuanmu? Subhanallah. Lalu jawab Ibnu Mas'ud berkata, apakah engkau risau akan puteri-puteriku menjadi fakir? Ibnu Mas'ud bertanya kepada siapa? Bertanya kepada Sayyidina Uthman. Sayyidina Uthman tanya Ibnu Mas'ud kan, kamu dah nazak ni, kamu tinggalkan apa untuk anak-anak puteri-puteri kamu? Lalu Ibnu Mas'ud bertanya kembali, apakah engkau risau akan puteri-puteriku menjadi miskin, menjadi fakir? Sesungguhnya aku telah memerintahkan puteriku untuk membaca surah Al-Waqiah pada setiap malam. Ini kerana aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca surah Al-Waqiah pada setiap malam, maka ia tidak akan ditimpa musibah kefakiran selama-lamanya. Subhanallah. Jadi tuan-tuan puan-puan sekalian, kadang-kadang kita ni kan, kita bimbang anak kita miskin, mak ayah ni yang ada harta ni, duduk kumpul harta. Kita kata esok bolehlah bagi tanah satu seorang contoh. Saya bukan kata benda tu salah, tetapi pemikiran. Kita cakap tentang pemikiran. Kita ada simpanan-simpanan ni, esok bolehlah juga untuk anak-anak. Ni kita beli rumah-rumah ni, nanti bolehlah bagi sebuah rumah untuk anak-anak. Ni kita beli emas contohnya, kumpul-kumpul emas, nanti kita bagi-bagilah. Maksudnya cara pemikiran kita ni soalannya supaya anak tak miskin dengan meninggalkan harta. Tapi cara para sahabat berbeza. Dia jawab, Ibnu Mas'ud menjawab pada Sayyidina Uthman, adakah kamu bimbang kefakiran terhadap anak puteri-puteriku? Aku telah mendidik mereka. Aku telah mengajarkan mereka supaya mereka beramal membaca surah Al-Waqiah pada setiap malam. Kerana aku mendengar Rasulullah SAW bersabda tidak akan ditimpa kefakiran. Bacalah surah Al-Waqiah, kamu tidak akan ditimpa kemiskinan selama-lamanya. Subhanallah. Jadi dalam bab ini, mari kita fahami apakah yang dimaksudkan Rasulullah SAW bila beramal dengan surah Al-Waqiah maka terbebas daripada kemiskinan. Subhanallah. Dan Nabi sebut Al-Waqiah ini surah kekayaan. Subhanallah. Jadi di sini ia berkaitan dengan isu bertawassul dengan Al-Quran sebagai amal soleh. Maksudnya tawassul ni kita jadikan surah Al-Waqiah amal soleh. Sebab itu surah Al-Waqiah adalah amal soleh. Dan kita bertawassul kerana kita mempunyai hajat dengan Allah. Hajat apa? Supaya dapat kekayaan. Allah yang ghani, Allah yang maha kaya. Allah yang mughni, Allah yang maha memberi kekayaan. Jadi kita mengharapkan dengan sifat Allah yang kaya dan memberi kekayaan, asbab membaca surah Al-Waqiah tersebut, lalu Allah mengurniakan kita kekayaan. Subhanallah. Jadi kupasan para alim ulama tentang bab tawassul disebutkan di dalam Al-Kafi ni, pejabat mufti Wilayah Persekutuan, maksud tawassul dari segi bahasa. Biasa menggunakan perkataan tawassul ni, dibolehkan untuk bertawassul dengan amal soleh untuk mendapat hajat yang diinginkan. Justru kami datangkan maksud tawassul dari segi bahasa bermaksud taqarrub. Tawassul bermaksud taqarrub. Maksudnya taqarrub amalan-amalan yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitu dengan amalan kebaikan yang dilakukan dan meninggalkan perbuatan buruk. Selain itu tawassul juga memberi maksud mendekatkan diri kepada Allah dengan perantaraan. Ini seperti meminta doa kepada Allah dengan nama atau sifat Allah atau menggunakan perantaraan dengan amalan soleh dan orang soleh yang masih hidup. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi di sini contohnya kita bertawassul dengan nama Allah Asmaul Husna. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman Bismillahirrahmanirrahim, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Yang bermaksud dan Allah mempunyai nama-nama yang baik, maka serulah dan berdoalah kepadanya dengan menyebut nama-nama tersebut. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi kesimpulan, kita baca kesimpulan. Berbalik kepada persoalan dan perbahasan yang didatangkan, kami berpendapat harus untuk beramal dan meminta sesuatu perkara dengan menggunakan perantaraan ayat suci Al-Quran untuk mendapat habuan dunia dan akhirat. Justru diharuskan untuk membaca surah Al-Waqiah supaya mendapat kelebihan dan kekayaan seperti yang dinyatakan hadis di atas. Bahkan para fuqaha bersepakat disunatkan untuk bertawassul dengan amal soleh
serta menggunakan nama dan sifat Allah dalam mendekatkan diri dan berdoa kepadanya. Okey, subhanallah. Maka di sini para pendengar sekalian, dibenarkan, diharuskan dari sudut hukum syarak untuk kita beramal dengan surah-surah ataupun ayat tertentu yang datangnya daripada hadis Nabi. Contohnya berkenaan dengan surah Al-Waqiah. Sebab ada juga suara-suara kan Ustaz yang mengatakan baca surah Al-Waqiah tujuan untuk kaya. Maksudnya salah guna, salah niat. Bahkan bila Nabi sebut surah Al-Waqiah itu surah kekayaan dan sebagainya, maksudnya di situ bila datangnya daripada Nabi sendiri, tak ada masalah untuk kita bila beramal dengan ada hajat-hajat tertentu. Kita baca surah Al-Waqiah setiap malam, beramal setiap malam. Ia bukan mudah sebenarnya nak beramal istiqamah ni. Beramal setiap malam, kemudian mungkin kita tutup sehabis baca, ya Allah, mudah-mudahan dengan amal solehku ini, dengan amal soleh ini kini, ya Allah, terimalah amal solehku ini, ya Allah, dan bantulah aku untuk dilepaskan daripada hutang, dan jadikanlah aku seseorang yang memiliki harta kekayaan dengan redha-Mu, dengan keberkatanmu. Kita tak nak dengan kemurkaan. Dengan redha-Mu, ya Allah, maka bebaskanlah aku daripada hutang, berikan aku kekayaan, dan kekayaan itu aku akan memperbanyakkan sedekah. Cakaplah niat-niat kita. Subhanallah, Allahu Akbar. Kemudian yang kedua Ustaz, subhanallah yang kedua dan yang terakhirlah untuk slot penutup ke? Tengok, suruh penutup dah. Ustaz, macam jadi moderator pula. Jadi kita nak share doa. Subhanallah, doa yang diajarkan oleh Rasulullah yang Ustaz sebut tadi tu. Ustaz dah sebut, cuma saya bacakan saja hadis yang lengkap. Subhanallah. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anha, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah masuk masjid. Tiba-tiba terdapat seorang sahabat bernama Abu Umamah radhiyallahu anhu. Sahabat Nabi bernama Abu Umamah radhiyallahu anhu sedang duduk di sana. Beliau bertanya, wahai Abu Umamah, kenapa aku melihat kau sedang duduk di dalam masjid sedangkan bukan luar waktu solat? Subhanallah. Abu Umamah menjawab, duka cita dan hutang menyelubungiku, wahai Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, maukah kamu aku ajarkan kepada kamu satu doa? Jika kamu membacanya, Allah akan menghilangkan rasa duka citamu dan melansaikan hutangmu. Abu Umamah menjawab, sudah tentu, wahai Rasulullah. Maka baginda bersabda, ucapkanlah pada tiba waktu pagi dan petang bacaan ini. Saya ulang lagi sekali. Abu Umamah ni sahabat Nabi. Dia duduk dalam masjid. Tiba-tiba Nabi nampak dia dalam masjid. Nabi bertanya, wahai Abu Umamah, kamu buat apa masa ni? Ini bukan waktu solat ni. Lalu Abu Umamah kata, ya Rasulullah, aku sedang berduka cita dan aku sedang diselubungi dengan hutang, ya Rasulullah. Lalu Rasulullah kata, maukah aku ajarkan kamu satu doa yang apabila kamu membacanya, kamu beramal. Kamu bacanya pada waktu pagi dan waktu petang, maka kamu akan dihilangkan oleh Allah. Nabi kata, kamu akan dihilangkan oleh Allah akan duka citamu. Allah akan menghilangkan rasa duka citamu dan melansaikan hutangmu. Sahabat-sahabat sekalian, kalau kita fikir logik akal kita dengan hutang yang banyak, kita takkan mampu, kita tak nampak jalan bagaimana kita nak selesaikan hutang. Tetapi Allah ya Hakim yang maha bijaksana. Allah ya Razak yang maha memiliki rizki. Allah ya Ghani yang Mughni, Allah ya Fatah yang maha membuka segala-galanya. Subhanallah, tidak ada sesuatu yang mustahil di sisi Allah. Sebab itu Nabi sebut, maukah kamu aku ajarkan satu amalan yang boleh menghilangkan duka cita dan Allah yang melansaikan hutangmu. Bukannya Nabi sebut dan kamu boleh lansaikan hutangmu, tidak. Sebab dari sudut manusia kita memang la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya, tidak ada upaya. Jadi Nabi sebut dan Allah dan melansaikan hutangmu. Subhanallah. Lalu Abu Umamah menjawab, sudah tentu hai Rasulullah. Maka baginda bersabda, ucapkanlah pada tiba waktu pagi dan petang bacaan ini. Doa ini menjadi amalan kami juga suami isteri, subhanallah. Begitu juga kami wajibkan kepada anak-anak daripada sekarang. Alhamdulillah anak-anak yang kecil pun semua dah hafal, iaitu bacaan Al-Maqsurat, baca pagi dan baca petang. Siapa yang beramal dengan bacaan Al-Maqsurat pagi dan petang, insya-Allah tidak akan tertinggal doa ini. Dan tanpa kita sedar, doa ini yang memandu kita, yang akan membuatkan kita apa? Tak suka berhutang. Yang akan membuatkan kita apa? Apa-apa nak membeli memang fikir. Memang fikir Ustaz. Memang berkira-kira. Bukannya boros walaupun duit ada tak boros. Rupanya doa ini dia bukan sekadar dia datang dalam bentuk tiba-tiba rezeki datang. Dia telah membentuk diri kita tak suka berhutang. Dia telah membentuk diri kita nekat nak bayar hutang.
Subhanallah. Doanya yang berbunyi, marilah sama-sama kita membacanya ya. Alang-alang kita dah baca ni. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Amin amin ya rabbal alamin, yang bermaksud, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari kedukaan dan kesedihan. Aku berlindung kepada Engkau dari sifat lemah dan malas. Aku berlindung daripada Engkau daripada sifat pengecut dan bakhil, kedekut. Dan aku berlindung kepada Engkau daripada bebanan hutang dan penindasan manusia. Amin amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan puan-puan boleh cari doa tu boleh je Google dalam internet, cari je doa bebas hutang. Mesti akan keluar doa ini. Doa daripada riwayat Abu Daud, hadis yang sahih berkenaan dengan apa wasiat Rasulullah. Rasulullah tahu umatnya akan dibebani hutang, akan diuji dengan ujian mudahnya berhutang dan sukanya berhutang dan sebagainya. Dan pada malam ini Allah rezekikan kita untuk mendengar, maksudnya untuk beri sedikit keinsafan supaya rasa berdosa dengan hutang jangan rasa selesa, sebab ia telah menarik daripada kita ketenangan, menarik pada kita kedamaian hidup dalam sebuah keluarga, dan mungkin akan pergi kepada apa, ujian anak-anak. Bimbang anak-anak kita jadi ada kekerasan hati sebab apa? Rizki yang kita beri makan dia, yang kita beli makanan rizki itu tak barakah. Sebab Allah lihat kita dalam keadaan suka bergelumang dengan hutang, sedangkan hutang itu tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala melainkan kepada orang yang terpaksa berhutang saja. Masya Allah. Dan penutup juga, ada penutup lagi Ustaz. Ini amalan yang mudah. Tapi saya sedang ambil tafsir Ibnu Katsir, Masya Allah, juzuk ni. Tolong cari jap. Ini. Subhanallah. Tiba-tiba teringat tentang kelebihan membaca 3 kul ni. Subhanallah. Masa tengah baca cakap tadi tu teringat Ustaz. Boleh ya Ustaz? Masa sikit lagi. Berkenaan dengan kecukupan rezeki lah. Ustaz Wi saya letak ni juga ya. Sekejap. Masya Allah. Subhanallah, Allahu Akbar. Okey. Baru nak cari ni. Sekejap. Sabar belaka. Okey. Subhanallah. Okey. Akhir sekali. Okey. Sudah. Gini. Encik suami dulu. Encik suami sambung, nanti kita cari. Tak ada kaitan dengan rezeki. Okey. InsyaAllah. Jadi sebagai penutup Ustaz kan. Nanti Ustaz buat ulasan penutup lah insyaAllah. Jadi insyaAllah sedikit dah saja daripada saya. Sekarang ni kita kena lihat peranan masing-masing lah. Bila dah kita berkongsi ilmu, kita kena lihat peranan masing-masing. Kita sebagai ayah ibu, apa peranan kita dalam membantu anak-anak kita dalam pengurusan rezeki mereka dan juga pengurusan hutang mereka. Kita kena bantu mereka sebab apa? Sebab contohnya macam Ustaz sebut tadi lah, dalam perancangan perkahwinan tu, nak kahwin besar-besar tapi sanggup berhutang. Akhirnya mereka terpaksa menanggung beban hutang yang lama dan mengurangkan perbelanjaan mereka bila mereka bersama nanti. Tersekat dengan hutang pinjaman untuk perkahwinan, kemudian kereta, rumah, perbelanjaan harian dan sebagainya. Jadi mereka akan mengalami satu keadaan yang sangat sukar untuk mungkin 5 tahun pertama, 10 tahun pertama perkahwinan, mungkin 15 tahun pertama, yang mana kita tahu antara sebab musabab perceraian rumah tangga hari ini di kalangan mereka yang dalam tempoh 5 tahun amat tinggi, salah satu puncanya adalah kerana faktor ekonomi. Dan ini tidak boleh kita nafikan. Kerana apa? Kerana ekonomi yang kita, masalah ekonomi dalam rumah tangga ini memberi tekanan yang besar dalam rumah tangga. Ini diakui sendiri oleh seorang ustazah yang bernama Ustazah Asma Harunah ketika mana dia bekerja di Jabatan Agama Islam di bahagian rumah runding cara. Jadi betul, kalau kita tengok benda dah mencapainya. Jadi ibu bapa perlu berperanan dalam membantu anak-anak mereka bila mereka memulakan alam perkahwinan.
Begitu juga peranan kita sendiri sebagai remaja. Kita remaja lagi dah. Ya. Masih. Jadi Remaja peranan purba. ketika remaja ni, bila mereka merancang untuk dalam perkahwinan mereka dan mereka telah selesai menjalani akad nikah sebagainya, bila mereka hidup bersama tu, ini saat yang betul-betul menguji mereka sebenarnya. Sebab tu bercinta sebenarnya indah lah. Sebab sebenarnya tak tahu latar belakang masing-masing, perangai sebenar masing-masing, keuangan masing-masing. Bila dah kahwin, semua dah tahu keuangan masing-masing. Jadi mereka boleh merancang sebaik mungkin. Sebelum mereka berkahwin lagi perlu ada perancangan keuangan. Sebab apa? Sebab perlu disenaraikan keperluan-keperluan itu. Perbelanjaan-perbelanjaan yang mungkin mereka akan tanggung dan sebagainya. Jadi bila mereka merancang dengan tepat, dengan betul, insya-Allah perkahwinan mereka itu tidak terbebang dengan hutang yang banyak. Kadang-kadang kita lihat keinginan untuk memakai kereta yang besar, rumah besar, walaupun dalam baru bekerja, masing-masing baru bekerja, kemudian kahwin, terus membeli rumah, terus membeli kereta, maka perbelanjaan mereka mungkin akan tersekat. Sebab apa? Sebab dah ada hutang yang banyak. Boleh seandainya dalam keadaan mereka mampu dan dirasakan boleh meneruskan kehidupan dengan baik, tidak ada masalah. Satu pelaburan yang bagus sebenarnya bila ada aset. Tetapi keinginan yang besar melebihi keperluan menyebabkan mereka akan berhadapan dengan cabaran yang besar dalam rumah tangga. Jadi insya-Allah sama-sama memainkan peranan. Moga-moga ada manfaatlah perkongsian malam ini daripada ilmu yang disampaikan oleh Ustaz dan juga Ustazah. Allah alam. Ustaz sama sikit. Ustaz sama sikit lah. Sama sikit. InsyaAllah saya jumpa dah. Silakan. Subhanallah. Tapi sebelum baca wak jumpa tu Ustaz, ada dua ni nak kongsi ni. Masya Allah. Sebab sebelum kami buat malam ni kan, kita suami isteri tadi, kita sebut macam ni. Bang, biasa macam tu bila kita sebelum ceramah, sebelum live, kita betulkan niat. Kita kata, bang betulkan niat, kita nak sampaikan kerana Allah, biar Allah bagi kita ilham supaya kita boleh berkongsi. Mungkin ada orang yang memerlukan, mudah-mudahan kita buat ni Allah redha, macam tu lah. Jadi kita niat tu mudah-mudahan ada manfaat kepada pendengar. Beramal, paling utama kita beramal nanti, amalkan solat waktu setiap malam, amalkan doa yang tadi tu kita sebut. Lepas tu kita perlu jadi hamba Allah yang dengar kan? Okey. Tadi putus. Okey, boleh teruskan. Okey, terus. Okey. Satu lagi hadis Nabi SAW, hadis Ali radhiyallahu anhu, daripada Ali radhiyallahu anhu, bahawa seorang hamba mukatab telah datang menemuinya dan berkata, sesungguhnya aku tidak mampu untuk melesaikan hutang perjanjian dengan tuan aku. Perjanjian kitabah. Mukatab ni iaitu perjanjian kitabah, iaitu antara hamba dengan tuannya untuk membebaskan dirinya. Maka tolonglah aku. Maka Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, maukah kamu aku ajarkan kepadamu doa yang telah Rasulullah SAW ajarkan kepada mereka, iaitu jika kamu dibebani hutang yang setinggi bukit. Masya Allah. Rasa hutang Ustaz ada tinggi bukit dah Ustaz? Tak ada, kita tak adalah. Takkanlah tinggi bukit Ustaz dah. Okey. Jadi tapi ni sahabat Nabi Sayyidina Ali ni berkata daripada Rasulullah SAW, dan ini adalah hadis hasan sahih riwayat Tirmizi. Subhanallah. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, maukah kamu aku ajarkan kepadamu doa yang telah Rasulullah SAW ajarkan kepada mereka, iaitu jika kamu dibebani hutang yang setinggi bukit, banyak sangat hutang ni, Allah akan selesaikan untuk kamu. Ini luar biasa ayat. Allah akan selesaikan untuk kamu. Ni pun saya ambil daripada pejabat mufti Wilayah Persekutuan Al-Kafi juga. Allah akan selesaikan untuk kamu. Sayyidina Ali berkata, katakanlah doa tu yang berbunyi, baca sama-sama ya kita insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akfini bihalalika. Allahumma akfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Subhanallah. Amin ya rabbal alamin, yang bermaksud, ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal dan jauhkanlah aku daripada yang haram, dan cukupkanlah aku dengan kurniaanmu daripada bergantung selain daripadamu. Subhanallah. Doa ni cantik sangat. Tuan-tuan puan-puan cari dua doa ni. Dua doa ini dua-dua daripada Nabi SAW, dari dua-dua riwayat yang sahih,
Yang pertama kita baca tadi, Allahumma inna a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghabati daini wa qahri rijal. Kemudian doa yang kedua, Allahumma kfini bihalalika an haramika. Ya Allah, berikanlah aku kecukupan daripada dengan yang halal dan jauhkan daripada yang haram. Jadi insya-Allah Allah beri kita kekuatan, kemampuan, jalan-jalan untuk terlepas daripada dosa-dosa riba, terutamanya. Wa aghnini bi fadlika amman siwak, dan cukupkanlah aku dengan kurniaanmu daripada bergantung selain daripadamu. Dan penutup yang betul-betul penutup Ustaz. Ustaz Zahni bukan boleh percaya sangat tak, tapi ni betul-betul Ustaz. Okey, iaitu hadis Nabi SAW. Okey, Abdullah putera Imam Ahmad meriwayatkan daripada Muaz bin Abdullah bin Khubayb dari ayahnya, ia berkata, kami berada dalam gerimis dan kegelapan menunggu Rasulullah SAW untuk salat bersama kami. Lalu beliau keluar. Siapa yang keluar? Nabi Muhammad SAW. Tiba-tiba beliau memegang tanganku seraya bersabda, bacalah. Aku terdiam. Kemudian beliau berkata, bacalah. Aku berkata, apa yang harus saya baca? Maksudnya Nabi pegang tangan dia dan Nabi kata, bacalah. Bacalah. Kemudian dia tanya, apa yang harus saya baca? Beliau bersabda, Qul huwallahu ahad wal mu'awwizataini hina tumsi wa hina tusbihu salasan yakfika kulla yaumin marratain. Sadaqa Rasulullah SAW. Nabi bersabda, bacalah surah Al-Ikhlas serta Al-Mu'awwizatain. Iaitu apa Al-Mu'awwizatain? Dua surah perlindungan. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Pada waktu petang dan pada waktu pagi sebanyak 3 kali. Maka Nabi kata, kamu diberi kecukupan setiap hari sebanyak 2 kali. Masya Allah. Nabi kata bacalah surah Qul huwallahu ahad, dan 2, kita panggil 3 qul lah. Dan Nabi sebut bacalah 3 kali pada waktu pagi, 3 kali pada waktu petang. Siapa yang beramal dengan al-maqsurat, insya-Allah dia akan beramal. Dia akan terus baca ni. Nabi kata, maka kamu diberi kecukupan setiap hari sebanyak 2 kali. Akan diberi kecukupan. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmizi dan An-Nasai. Dan dalam riwayat yang lain disebutkan lafaz takfika kulla syai'in. Maka bacaan itu 3 kali. 3 qul tu dibaca 3 kali pagi, 3 kali petang, akan mencukupkan kamu terhadap segala sesuatu. Akan diberi kecukupan. Bahkan diberi kecukupan 2 kali. Maksudnya 2 kali ganda. Allahu Akbar, Masya Allah. Muslimin, muslimat sekalian, mudah-mudahan kita bukan sekadar beramal tetapi faham dengan amalan yang kita lakukan. Kita tahu, oh tak apa, boleh dengan soal raki'ah, beramal dengan doa-doa tersebut. Sebab apa? Maksud tawasul adalah taqarrub dengan Allah, mendekatkan Allah dengan mengharapkan sesuatu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun yang kita harapkan itu perkara-perkara dunia, Allah akan beri dengan, insya-Allah, dengan redha-Nya, dengan kasih sayangnya. Mudah-mudahan habuan dunia Allah beri itu mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan menjauhkan. Sebab contoh kalau kita tengok sahabat Nabi kan ramai yang kaya raya. Abu Bakar kaya. Sayyidina Abu Bakar kaya. Tetapi bila Nabi tanya dalam satu perhimpunan dengan sahabat, siapa yang pergi ziarah orang sakit? Abu Bakar angkat. Siapa yang pergi bantu fakir miskin? Abu Bakar angkat. Siapa yang jaga solat siang-siang? Abu Bakar angkat. Masa bila Nabi tanya tentang para sahabat, amal-amal soleh, tentang ibadah dan sebagainya, Abu Bakar tidak pernah terlepas angkat. Sedangkan dia seorang yang sibuk juga menguruskan harta kekayaan. Abu Bakar sibuk juga menguruskan ni. Itulah ciri-ciri orang yang kaya jutawan dunia akhirat. Iaitu mereka diberikan Allah kurniaan rezeki harta melimpah ruah, tetapi harta itu tidak menghalangnya untuk menjadi hamba Allah yang kaya. Maksudnya kaya masa dengan Allah. Tidak menghalangnya untuk bangun tengah malam. Tidak menghalangnya untuk ziarah. Tapi hari ini kita bimbang bila kaya banyak sangat dia diuruskan, tak sempat ziarah jiran ada yang sakit. Tak sempat ziarah adik-beradik. Selalu kata, minta maaf tak dan lah, sibuk lah, gini lah, subhanallah. Sehingga lupa pahala yang begitu banyak daripada hasil ziarah. Sahabat kami yang kami kata jutawan tu kan, subhanallah. Dia hampir setiap waktu solat mesti di masjid. Walaupun dalam, maksudnya hubungan dengan Allah, utamakan solat di awal waktu. Padahal dia sibuk, syarikat banyak ni, puluh-puluh syarikat ni. Bisnes begitu besar nak diuruskan. Tetapi tidak menghalang dia. Dan kita nampak masa dia boleh kata, banyak masa lah, masa banyak kosong lah, nak buat apa lah. Banyak masa. Kita pelik. Dia kata banyak masa, rupanya masa dia barakah.
Sampai dia kadang dia saja-saja turun pergi buat silaturahim. Bila masa dia jadi barakah, Allah permudahkan urusan-urusan dia. Allahu Akbar, mudah-mudahan muslimin-muslimat sekalian daripada doa amal yang kita lakukan, Allah beri kita kekuatan berusaha. Salah fahaman kita kalau baca surah Al-Qiyah, baca doa itu buat amalan sekian-sekian, baca 3 kul tadi, tapi usaha tak kuat. Antara tanda-tanda amal soleh kita ataupun doa kita dimabulkan Allah, Allah beri kita kekuatan untuk berusaha. Itu. Tapi kalau malah sama juga, maksudnya doa kita tu tak ke mana. Amalan kita tu mungkin bukan kerana ikhlas kerana Allah. Jadi antara ciri yang pertama doa kita tu makbul apabila Allah beri kita laluan-laluan ataupun kekuatan, tanda-tandanya kita mula berusaha lebih kuat, lebih baik, lebih cerdik insya-Allah. Alhamdulillah, saya mohon maaf salah dan silap kekurangan sepanjang menyampaikan. Kami suami isteri, terima kasih Encik Suami bagi dia tahu isi dia, memang kuat cakap, kuat bebek, memang Allah bagi mesh lah tu Ustaz kan. Kalau dua-dua banyak cakap pening anak-anak. Jadi memang gitulah. Walaupun dia cakap kurang tapi bila you waktu beg tu berenah. Kan? Gitulah Ustaz. Terima kasih Ustaz Aziz. Terima kasih pada semua. Mudah-mudahan Allah redha. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita nak dengar daripada Ustaz insya-Allah. Memang dia begitu suami isteri ni. Sebab tu dia panggil bagai pinang dibelah dua. Jadi kalau saya pula Ustaz Aslin dan Kak Hawa ni tanya sepatah-sepatah. Ustaz Aslin kalau tanya sepatah jawab 10. Jadi Ustazah dan juga Ustaz Tengku Fadli, Ustaz Tengku Fadli tanya soalan jawab 3 minit. Kalau tanya semua tanya soalan 30 minit. Jadi jauh beza nak tu Ustaz. Wasa hati. Tak gitu. Maksud dia Allah bagi sesuai sangat dah. Dia jarang waktu dalam bahasa mudah kadang-kadang suami dia bebek, isteri dia diam. Isteri dia bebek, suami dia diam. Jadi kalau dua-dua duk bebek maka inilah dipanggil ketegangan ataupun konflik rumah tangga. Sebab Allah jadi cantik dah. Dalam bahasanya kalau wow tu menarik, kita lepas pelan-pelan. Sambil kita kontrol jaga supaya wow tu tak pergi ke rata tempat, takut terputus, tak boleh cari wow tadi ni. So subhanallah, terima kasih banyak Ustaz-Ustazah dan juga sebut tadi ni. Dan subhanallah, doa yang mungkin tadi kita sebut apa nama, Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Itu dua doa yang apa nama Ustazah sebut tadi, subhanallah. Dan 3 qul tadi ni, itu cara nak manage. Ialah saya not yang Ustazah sebut tadi, orang kalau banyak berhutang confirm hati dia tak tenang. Exactly. Memang tepat sekali. Memang tak tenang punya. Jadi tambah-tambah pula sekarang PKP, kerja pun kurang, bisnes pun tak berjalan, kereta nak bayar lagi, ni bulan 10 dah start dah kena bayar, jadi dia akan pening kepala, dia punya sosok nampak. Jadi dalam bab-bab ni Ustaz Ustazah tadi baca tentang 3 qul. 3 qul sebenarnya banyak manfaat. Alhamdulillah 3 qul kita kena baca. Saya dalam bahasa mudahnya, kalau tak wajib orang kata dahsyat sangat. Pada senanglah, wajiblah baca 3 qul. Sekalinya 3 kali waktu pagi, 3 kali waktu petang, dan baca 3 qul juga ketika kita nak tidur. Untuk mengelakkan daripada gangguan-gangguan sihir, gangguan-gangguan binatang dan sebagainya. Banyak manfaat sebenarnya. Dan juga 3 qul pagi petang ni dibaca untuk menolak bala, supaya tidak terkena penyakit dan sebagainya. Ini ulama-ulama menggambarkan tentang kehebatan 3 qul. Dan juga kalau Abu Umamah sendiri, bila dia jadikan masjid, walau bukan masuk waktu, Nabi tegur ni buat mendel dalam masjid ni, tak masuk waktu lagi, siapa dah. Maksud dia, orang beriman ni, maksud dia bukannya duduk dalam masjid 24 jam nak beribadat cari rezeki dah. Lepas tu Nabi kata, buat apa bukan masa duduk dalam masjid ni. Maka dia kata, aku merasa susah, hatiku susah. Aku nak mengadu dekat Allah. Kenapa hutang banyak? Dan maka Nabi tak beri dia duduk dalam masjid lama-lama beginilah. Mu beramal 3 kali yang zikir tadi ni, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, sampailah wa qalbatid wa qahri rijal. InsyaAllah Allah akan lapang rezeki tadi ni.
Walau bagaimanapun ini semua adalah berdasarkan at-tawakkulu 'ala Allah, iaitu kita bertawakal ke atas Allah. Tapi dia rezeki kerja tak cari, macam mana nak bayar hutang? Maksud sini ialah kita berzikir itu merupakan pasrah, serah diri kita kepada Allah di samping usaha. Maksud dia, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini maksud daripada kita bertawassul dengan ayat-ayat Quran dan Asmaul Husna dan sebagainya, ialah untuk memudahkan dalam bicara rezeki kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah. Jadi saya rasa puas malam ni. Saya rasa malam ni 1 jam setengah ni kita duduk mana mutazah duduk bebe tadi kan, duduk cakap sebagainya. Peminat pun tak berganjak, hampir 2,000 tadi, 2,200. Cuma dia hujung-hujung mungkin dia orang ni dia keluar ke mana ke, tapi masih lagi 1,900. Subhanallah, peminat ustazah memang ramai sungguh ya. Alhamdulillah. Jadi insya-Allah moga-moga ada masa nanti ustazah dan juga Ustaz Teguh Fadli kita boleh rasa-rasa jangan serik lah. Orang Jawa kata jangan serik, maksudnya jangan rasa puas dah. Walaupun dengan siapa, dengan saya ke siapa ke, insya-Allah bagus, sebab hikmah dari sebalik PKP ni subhanallah. Ya, saya rasa wallahi dengan nama Allah tak sangka pula program tiap-tiap malam Haji Arsyad lantik saya mengacarakan majlis ini daripada bulan 24 hari 2 Syawal, insya-Allah kalau tidak arah melentang sampai 15 Zulhijjah. Maknanya lebih dari. Jadi kalau ceramah pun ada rehat, tapi dengan online tak ada rehat. Sakit urat belakang dah duduk kan. Jadi subhanallah, moga Allah berikan kebaikan kesihatan kepada kita semua, insya-Allah. Jadi para terima kasih Ustaz, kami pun doakan Ustaz sihat. Ya, doakan kepada Ustazah Asma binti Harun, Ustaz Teguh Fadli, saya dan semua ustaz-ustaz kita, para da'i, para duat, para pendakwah kita sihat walafiat insya-Allah. Jadi alhamdulillah, moga-moga ada kebaikan manfaat. Dan di akhir bicara, bagi mereka yang ingin membuatkan badal haji untuk mak ayah mereka, adik mereka, adik-beradik, ayah saudara, whatever lah, yang dah meninggal atau yang sakit teruk, yang memang tak ada harapan buat haji, boleh hubungi Tuan Haji Muhammad Arsyad. InsyaAllah dia akan minta sahabat-sahabat beliau di Mekah. Untuk pengetahuan Ustazah dan Ustaz Teguh Fadli, Haji Arsyad ni pernah duduk lama di Mekah. Oh, subhanallah. Kenal belaka dah, Menteri Besar Kelantan kenal dia, Menteri Besar Kedah kenal dia, semua orang kenal lah. Jadi subhanallah, jadi dia banyak menguruskan sahabat-sahabat, sama ada yang susah, yang miskin, yang kaya raya sebagainya. Jadi untuk memudah urusan haji, umrah dan sebagainya. Tapi tahun ni memang menangis lah, sebab dia kata sejarah tak boleh tak pergi haji. Tapi nak buat macam mana? Dah ketetapan pihak kerajaan Malaysia, monggo ditangguhkan ke tahun 1442. Jadi Ustaz-Ustazah, jazakumullah khairul jazak, masih banyak, moga dapat bersua lagi di lain bicara lain hari insya-Allah. Wallahu alam. Ustazah mungkin kalau sekejap jangan live lagi, kita akan tutup dulu dalam bicara kita live ini. Dan bersemua sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati sekalian, terima kasih banyak, jazakumullah khairul jazak. Masa ruang yang ada pada anda ambil peluang untuk mengisi masa tersebut berdasarkan kepada galakan Allah, illal ladzina amanu wa amilus solihat. Orang ni semua rugi melainkan orang yang beriman dan beramal soleh. So tontonan anda pada malam ini merupakan antara ciri-ciri amalan soleh insya-Allah. Wallahu alam, yang baik datang daripada Allah, yang lemah daripada saya membahari dalam keadaan mengendalikan program kita pada malam ini bersama Ustazah Asma binti Harun dan juga Ustaz Teguh Fadli. InsyaAllah, mohon maaf hujung rambut dan kaki. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada semua sahabat di Instagram. Terima kasih banyak sahabat ini. Jumpa lagi insya-Allah.